Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke siri kita berbicara berkenaan buku ini, iaitu buku Tata Cara Solat dan Wuduk, dan kita hampir ke rukun yang ke-6, iaitu i'tidal serta tumakninah. Apakah itu i'tidal? I'tidal adalah kita berdiri tegak selepas kita rokok di antara dan sebelum kita sujud, kita berhenti sebentar, itu berserta tumakninah. Seperti yang saya katakan, tumakninah sebelum dalam video sebelum ni saya kata tumakninah itu adalah kita berhenti seketika, sekadar satu tasbih subhanallah. Okey, itu adalah satu tasbih. Jadi dalil berkenaan dengan i'tidal, sabda Nabi SAW, kemudian kamu bangun daripada rokok dan berdiri tegak sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Bila kita berrokok, kemudian kita berdiri tegak, kembali berdiri tegak sehingga tulang-tulang kita itu bertemu kembali, berduduk pada tempat asalnya. Riwayat Al-Bukhari. Juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya daripada rokok, baginda tidak akan terus sujud kecuali setelah baginda berada dalam keadaan yang betul-betul berdiri tegak. Riwayat Muslim. Jadi Sayyidatina Aisyah ini meriwayatkan bahawa Nabi ini berdiri tegak daripada rokok itu. Nabi berdiri tegak dahulu sebelum Nabi turun sujud. Jadi kita baca syarat-syarat sah i'tidal. Yang pertamanya ialah tidak meniatkan perbuatan i'tidal melainkan kerana ibadah kepada Allah. Tak ada niat lain lah. Tak bangun nak buka kipas angin ke, bangun nak buka suis lampu kan, mungkin dah suis tu sebelah kita kan, sebelah kita aja kita boleh capai, tapi bukan niat kita untuk buka lampu, tapi sebenarnya adalah kerana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah tumakninah, yang ini bertenang ketika i'tidal paling kurang. Ni dia kata kat sini, hendaklah bertenang ketika i'tidal paling kurang dengan kadar bacaan satu tasbih. Itu dalil yang mengatakan tumakninah itu adalah berkadar dengan satu tasbih, dan tak boleh berdiri terlalu lama ketika i'tidal. Tak boleh lama sangatlah, terlampau-lampau pula. Jadi ditunjukkan di sini cara berdiri i'tidal yang betul, dan di sebelah itu yang salah lah, kita duk garu bangkit, garu pinggang lah, gatai tang ni, itu tak boleh. Jadi bacaan ketika i'tidal adalah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Jadi Allah mendengar orang memujinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya untuk engkaulah segala pujian. Itu adalah i'tidal. Jadi berhenti sebentar dan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Jadi itu berserta tumakninah lah. Baik, jadi i'tidal ni pendek sajalah. Jadi kita ke rukun yang seterusnya, iaitu rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh ini adalah sujud serta tumakninah. Dia selalu, setiap rukun tu dia akan ada, setiap rukun perbuatan tu, rukun fi'li itu dia akan ada tumakninah. Jadi kita kena ingat tu. Dalilnya daripada surah Al-Hajj ayat 77, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Ada lagi sambungan lagi lah, ila akhir hayat. Dalil daripada hadis Nabi yang bermaksud sabda Nabi SAW, kemudian sujudlah kamu sehingga kamu betul-betul bertenang ketika sujud. Nabi sebut bertenang ketika sujud. Setiap perbuatan tu Nabi sebutkan bertenang. Jadi kena ada tumakninah. Riwayat Al-Bukhari. Okey, syarat sah sujud dia ada 7. Ni panjang sikit lah syarat sah sujud. Yang pertamanya, dahi terdedah ketika menyentuh tempat sujud. Dahi kita ni tak ada berlapik, sama ada dengan kepiah macam ni ke, dengan macam ni. Ini kita tak mendedahkan dahi kita kepada tempat sujud lah. Ini tak boleh. Sebabnya kita selalu tengok orang selalu pakai kepiah, pakai ketayak macam ni, selalunya di hujung rambut tu.
Itu tujuan dia adalah untuk melindungi rambut daripada turun melebihi kepala. Yang keduanya, pastikan sujud di atas 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Yang pertamanya dahi serta hidung. Dahi ni dan hidung. Dahi dan hidung ni anggota sujud yang pertama, satu. Yang kedua adalah 2 tapak tangan, bukan hujung jari. Jadi kita kena rapatkan tangan kita di atas sejadah, di atas tempat sujud tu, di atas sejadah lah. Rapat, bukan kita duk perkup lagu tu, tak boleh. Dia kena buka tangan kita, rapatkan lagu tu. Yang ketiga, 2 lutut. Lutut ni mesti, dua lutut ni mesti duduk di atas sejadah tempat sujud. Yang keempat adalah 2 hujung jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu kita kena dimaksudkan hujung jari kaki adalah bukan di hujung jari ni, tapi dah di perut jari tu. Di perut jari tu kita lipat jari-jari kita supaya perut tu duduk di atas sejadah, rapat macam tu. Jadi jari kaki kita mesti bengkok macam tu lah. Dia ada gambar dia di situ kan. Dia ada gambar dia di situ, mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gambar tu dia ada dahi, tapak tangan, lutut dan kaki yang dilipat. Ditunjukkan detail. Yang keempat, tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengan badan. Jadi kalau kita pakai, contohnya kita pakai kain serban. Okey, saya dah ada kain serban. Okey, saya dah ada kain serban dia kat sini. Jadi kain serban ni, bila kita sujud, kita tak boleh letak tangan kita di atas serban macam ni, sebab kita pakai kain serban ni di atas badan ataupun hujung-hujung baju kan. Baju tak boleh melebihi, tak boleh melindung tapak tangan lah. Jadi itu yang bersambung dengan badan lah. Lutut tak boleh lah, lutut takkan kita nak buka lutut kain tu bagi belaga dengan sejadah kan. Lutut tak lah. Dahi dan tapak tangan, juga kaki lah, hujung kaki. Itu yang kaki pun tak apa kot, saya rasa kalau pakai stokin tak ada masalah. Tapak tangan dengan dahi serta hidung tu sajalah. Jadi kain serban pun tak boleh tutup macam tu. Tak boleh. Jadi kita kena, bagi saya kadang saya tak pakai lah, akan masa semayang tu tak pakai macam ni. Ataupun kalau kena, kita buat serban terus lah. Itu yang lebih elok kan. Itu berkenaan dengan tidak berlapik tu. Jadi pakaian tidak sujud atas pakaian yang bersambung dengan badan. Yang kelima, tidak meniatkan sujud melainkan semata-mata kerana Allah, kerana ibadah sajalah. Okey. Dan yang keenam ialah tamakninah, iaitu bertenang ketika sujud, paling kurang dengan sekadar 1 tasbih. Yang ketujuh ialah menekan dahi pada tempat sujud. Dahi itu kita tekan bagi rapat dengan tempat sujud lah. Okey. Kedudukan tangan ketika sujud. Kedudukan tangan, kita tengok satu gambar ni, tangan siku untuk lelaki itu direnggangkan daripada rusuk. Kita tak rapat macam ni, kita renggangkan macam tu. Jadi kita bila kita letak tangan kita pada kadar tangan duduk macam ni lah. Bila kita sujud tu, tangan kita duduk macam ni dan kita renggangkan tangan, jadi kita buka ketiak kita jadi macam tu. Dia ada hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW ketika sujud, baginda merenggangkan kedua belah tangannya daripada sisinya sehingga kelihatan putih ketiak baginda SAW. Bila Nabi tu memang para sahabat dari belakang tu nampak ketiak Nabi yang putih. Allahu a'lam putihnya. Ketiak kita kalau buka nampak putih kan, nampak hitam. Allahu a'lam. Tapi orang selalu pakai bedak, dia ketiak dia akan jadi hitam. Kena dia tak cuci elok-elok. Yang satu lagi ialah mengangkat siku ketika sujud. Dia sujud ni dia banyak perkara yang kita perlu jagalah. Tangan duduk macam tu, renggangkan tangan, kemudian tak boleh rapat macam tak boleh rapat atas siku ni, duduk atas lantai macam tu kan.
tak boleh duduk macam tu, dia kena angkat, dia kena jadi tapak tangan saja, siku tu jadi tinggi. Dia tunjuk macam gambar tu, dia tunjuk gambar yang betul itu siku tu terangkat, tapi kalau gambar yang salah tu siku tu rapat di atas lantai, itu tak boleh. Ikut gambar tu juga dekat ditunjukkan tangan, ditunjukkan keadaan tangan, kat mana kita nak letak tangan kita. Di antara tak boleh lebih atas kepala macam tu, di antara lebih kurang ni dekat telinga saja. Jari ibu jari kita tu hampir dekat telinga saja. Jadi dia tak boleh lebih duduk sampai macam tu. Dan juga tak boleh dia tak boleh menggenggam penumbuk tu, tak boleh. Jadi itulah keadaan tangan. Manakala keadaan kaki pula ditunjukkan adalah kaki ditunjukkan di sini. Kaki tu, ibu jari tu dia lipat, anak-anak jari itu semua dia lipat, tak nampak. Nampak kelingking tu sikit, tapi bermakna itu okey lah. Kemudian tumit tu ditemukan, dia rapatkan kaki tu, dia tak buka kaki. Dia yang kurang, dia buka tu boleh jugalah, tapi itu kurang tepat. Boleh lagi tapi kurang tepat. Yang salah yang pertama tu, dia jari kaki dia tak lipat, kemudian dia terbuka, dia buka luas. Kemudian yang kedua bawah tu dia rapat juga, tapi jari kaki tu tak lipat. Yang kita nampak kalau jari kaki tak lipat tu memang salah lah. Yang last sekali itu dia lipat kaki kiri tu dia lipat, tapi kaki kanan tu dia ada biak. Itu pun salah. Jadi kedua-dua kaki kena lipat jari dia. Dan kita masuk ke yang terakhir, iaitu berkenaan bacaan ketika sujud. Jadi apakah yang kita nak baca ketika sujud? Bacaan yang dibaca adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi maksudnya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujian untuknya, yang dibaca sebanyak 3 kali. Jadi itu adalah rukun sujud. Banyak perkara sujud ni kita kena cek keadaan daripada anggota sujud, kemudian kedudukan tangan, keadaan tangan, tapak tangan tu tang mana, keadaan siku, keadaan rapat, renggang, itu ada banyak. Jadi kena yang ini kena sujud ni dia kena cek betul-betul, dan kena pastikan apa yang kita buat tu adalah betul-betul betul. Jadi kita jangan buat lebih kurang saja. Jadi kita harap penerangan apa yang saya terangkan ni dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk solat dengan lebih sempurna lagi lah. Dan mungkin saya pun salah juga, tapi kalau saya salah, tuan-tuan tegur lah, saya tak ada masalah. Bagi tahu saya salah tak tentang mana. Jadi okey, itu saja tekat kali ini. Dan terima kasih. Kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya berkenaan dengan tata cara solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.